أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan Allah yang begitu banyak, yang kita nak menghitung besar nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah pastinya tidak mampu untuk kita menghitung. Jika mengira nikmat, menghitung nikmat pun tak mampu nak dihitung, maka bagaimana pula kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bertimpa-timpa banyaknya, kesyukuran kita amat sedikit. Oleh itu berusahalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir hayat kita. Kita hanya mampu berusaha. Kalau kita nak kata puas hati, takkan puas hati. Sepatutnya. Tapi jika kita boleh berkata alhamdulillah dapat nikmat, rasa dah terbalik dah semua perempuan ni, maka orang tu ada masalah sebenarnya. Ada masalah. Sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekecil-kecil nikmat pun kita tak mampu, kita nak kata apa dah. Tak mampu nak buat. Tak mampu kita nak mensyukurinya, apatah lagi nikmat yang sebesar-besarnya. Sebab itu kita disuruh dalam Islam untuk berusaha meningkatkan amal ibadah. Berusaha untuk melakukan ibadah secara istiqamah, berterusan. Mohon ampun kepada Allah berterusan. Salat berjamaah, teruskan. Sebab itu jangan dikira berapa banyak yang kita dah buat. Cuma kita fikirkan yang akan datang. Jika datangnya ajal ini, bersediakah kita? Apakah cukup amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu yang perlu kita fikirkan. Dan kita tiada fikir kita ni kurang dan banyak berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila banyak berhutang ni, kita usaha nak melunaskan hutang. Usaha. Dan hutang dengan Allah ni anytime Allah boleh kasih selesai. Dengan jalan apa? Dengan kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di akhirat besok ramai orang masuk syurga bukan sebab amalan dia. Sebab apa? Rahmat Allah. Kalau sebab amalan tu sah anda orang tu. Sebab amalan kita ni banyak kekurangan, banyak kurang. Jangan perasanlah dah berjemaah 30 tahun besar pahala, jangan perasan. Cuma kita yakin janji Allah, janji Nabi akan ganjaran yang besar tu. Tapi kalau disemak balik, subuh pagi tadi je, semayang kita berapa ramai yang betul-betul khusyuk. Yang kepala merayau, apa subuh nak pergi mana, nak pergi pasar, boleh daging, ini nak raya dan ni nak, macam-macam. Rumah ni cucu dah balik, semalam tadi nak buka, mesti nak istimewa. Orang perempuan pagi-pagi dah kira dah. Subuh-subuh saya kata, bang, nak buku apa hari ni? Tu
belum mula puasa gitu. Tuan-tuan dan Allah sekalian. Jadi itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan bahawasanya teruskan usaha. Sebab hari ni tuan-tuan, Ramadan kita ni dah masuk dah 10 yang akhir ni. Malam ni dah start dah 21 dah. Kita berada di kemuncak Ramadan. Keistimewaannya, kehebatannya, kelazatannya, apa kemanisan Ramadan ada pada 10 yang akhir ni. Tapi berapa ramai orang yang tak dapat nak ngasuh keseronokan tu. Hanya berkorek aja yang tinggal. Siapa yang tinggal ni? Orang yang kuat semangat istiqamahnya. Dialah akan rasa seronoknya Ramadan ni. Kalau tak ada istiqamah, tak rasa seronok, rasa ponik, lelah, letih, lapar. Ramadan tarawih memenatkan, tak ada Quran poning kepala, berbina je Quran. Dapat poning je, dapat letih je. Sebab apa? Dia tak ada istiqamah. Separuh jalan dia berhenti buat, dia akan rasa kepahitan, dia putus asa. Dia gagal. Tapi orang rasa seronok ibadah ni ialah siapa dia? Dia buat tu istiqamah. Sore, susah, panih, letih, lapar, masa habis, tengah malam tidur tak cukup dan sebagainya. Dia tempuh dengan kesabaran tu. Bila sampai ke garis penamatnya nanti, dia akan berbahagia. Pandang ke belakang balik, nampak semua yang pahit tu manis. Semua yang tak seronok tu menyeronokkan. Itu lumrah kehidupan kita tuan-tuan. Macam kita belajar lah. Kita belajar kan sorry. Susah, kena marah, kena lompang, kena macam-macam kena lah. Kena halau keluar, putui hasil, gagal, macam-macam. Bila kita sabar, terus usaha, gagal, buat lagi, kena denda sabar. Semua kita buat. Sampai satu titik, kita berjaya. Berjaya, kehidupan kita berjaya. Lalu kita kenang balik masa belajar dulu. Masa tu fikir apa? Ui, seronok belajar dulu. Manis rasa kena lempuk cikgu ni. Saya tuan-tuan, sahabat saya, dia belajar Al-Quran di Mesir. Kami di Mesir lah. Di Mesir ni ada guru yang garang Quran, ada guru yang baik. Baik maksud tak garang lah, tak pukul. Tapi kalau yang garang pukul ni, pukul sungguh. Bukan sekat cubit-cubit ni. Dia tarik kepala masuk bawah ketiak dia, dia bantai ni, bum-bam ni. Bukan budak salahon dah. Budak universiti 20-an dah umur. Kau budak kita melawan ke dah. Tapi dek sabar ngadap Syekh. Masa nak pari tu pahit nak pari tu. Sojuk tangan ni jumpa Syekh. Nak ketuk pintu rumah dia pun tak berani dah. Jumpa dia dengan garang dia, dengan pukul dia, dengan tangan dia laju. Pahit tak? Pahit. Ramai budak yang 2-3 kali tak pergi dah. Tak sanggup nak kena lapuk. Tapi tuan-tuan yang sabar ni menghadap ni, akhir dia khatam dengan Syekh. Bila khatam dia dapat hasil apa? Quran dia cantik bacaan, ingatan dia mantap. Sampai dia balik ke sini, dia dimanfaatkan oleh orang ramai. Memang dia boleh. Hasil menempuh kepahitan dan istiqamah dia. Bila dia berjaya tuan-tuan, dia pandang belakang balik, dia rasa rindu pukulan Syekh dia. Dia rasa rindu pukulan tu. Dan dia pergi Mesir. Baru ni dia pergi balik, dia cari guru dia, Syekh tertua dah. Dan dia minta nak baca depan Syekh. Dalam pelawak sih dah beberapa hari je. Dan dia minta Syekh pukul dia. Syekh tak nak pukul lah, murid dia dah tua-tua. Tapi dia minta. Syekh pun tarik kepala dia, pukul belakang dia sambil tersenyum, merasakan kemanisan. Sebab apa? Istiqamah. Kalau yang gagal, yang tengah jalan tadi kata, sorry, sakit lah, tak nak lah, garang pun nak Syekh tu, menyosah, trauma mengaji Quran. Itulah juga Ramadan yang kita tempuh hari ini tuan-tuan. Kalau kita sabar menghadap terus kepayahan, kita lawan hawa nafsu kita, nanti di akhir nanti kita akan merasa kemanisan dan kebahagiaan yang tak dapat dirasai melainkan orang yang menempuhnya dengan sabar akan merasa kebahagiaan dengan tibanya Ramadan ini. Dan itu akan terkenang-kenang tu sampai Ramadan akan datang. Bila dengar Ramadan dah dokek, dah mula syukur dah. Sebab apa? Dia dah terkenang balik kemanisan-kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, ingatkan balik anak-anak kita, menantu kita, isteri kita, suami kita, orang dokek dengan kita boleh kita nasihatkan
nasihatkanlah 10 malam akhir ni jangan sia-siakan, jom kembali ke masjid. Macam mana hari pertama penuh, kuliah subuh itu, saya subuh penuh, saya rasa mana-mana pun penuh, sama cerita kan. Balik di 10 malam akhir ni, kembali semula. Kalau ada anak-anak kita malai tarawih itu, abah kena kuasa itu lah. Walaupun sunat dia, tapi paksa, jom pergi, jom. Nampak suami makan lobby buka tu, bang stop, malam ni malam 21. Contoh kan. Nampak isteri beriuk-riuk nak masak, dah. Cukup, kita makan ala kadar je. Kalau makan banyak kan ngantuk, bagi esok memang takkan soda lah. Makan wari tu jumpa kuih tiaw lah, jumpa pergi main minum malam sampai tengah malam. Ingatkan kawan, balik awal. Kita nak bangun esok. Sebab kita berada pada kemuncak Ramadan 10 akhir, dan yang paling hebat 10 akhir ni adanya Lailatul Qadar. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita sambung balik pengajian kita. Kitab solat berjamaah ini, kita masuk kelebihan yang ketujuh. Kelebihan yang ketujuh, orang yang hadir berjamaah. Ini satu motivasi, satu semangat ataupun ilmu bagi orang yang berjamaah, agar dia kuat berjamaah, kekal istiqamah dengan adanya ilmu yang dia pegang sebagai panduan dalam amalan dia, dan sebagai satu cetusan semangat untuk dia kekal mengerjakan solat secara berjamaah. Solat berjamaah ini lubuk pahala. Orang yang berpuasa tak solat berjamaah, kerugian yang besar. Dia sama macam orang puasa tapi tak baca Quran. Puasa tak ngaji, rugi sangat. Ramadan ni bulan Al-Quran, tak baca Quran Allah. Hari ni malam berapa dah? 21. Juzuk apa dah kita baca? Fikir masing balik, juzuk berapa? Tak sampai Ustaz, buka puasa nak masak, pagi kerja, malam more bonek, nak tidur, besok mau sahur pula, bila nak baca? Siapa yang masih tercicir lagi, sompek lagi nak kerja ni. Dia kata berjuzuk 20 juzuk apa, pemboleh ke, 7 boleh ke, kerjalah. Sehari lebih kasih sejuzuk tu, cari masa. Masa tu mesti kita adakan, bukan tunggu masa tu ada. Memang takkan ada masa. Solat berjemaah pun sama, dia lubuk pahala. Tang mana nak cari dosa pada solat berjemaah ni, tak jumpa saya rasa. Macam baca Quran juga. Baca Quran ni tang mana nak cari dosa baca Quran ni, ada tak? Nabi kata paling-paling teruk pun dapat 2. Sangkut, baca, salah, baca apa semua, 2 pasti akan dapat pahala ni. Cuma 1 je cara dapat dosa baca Quran. Ada juga. 1 je. Apa dia? Orang tu pandai baca Quran, dia saja buat salah baca Quran, dan dia tu itu salah. Dia saja salahkan bacaan, itu baru berdosa. Saja je. Alhamdulillah tu ke alhamdulillah pula lah. Itu memang sengaja. Tahu salah saja sesekali. Tak boleh. Itu ia haram. Selain daripada tu, merangkak baca macam mana, bunyilah pahala. Itu yang Allah sebut 3 perkara dalam Quran kan. Buat 3 perkara ni, perniagaan yang sentiasa untung, tak ada peluang untuk rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca kitab Allah, baca Quran. Orang yang semayang, semayang berjemaah lagi, mensedekahkan harta secara sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tak pernah rugi, sentiasa untung. Itu kata lubuk pahala ni. Baca Quran, semayang, sedekah. Macam mana gaya baiklah pahala. Begitu. Baik. Tengok tuan-tuan, kelebihan yang ketujuh ni, kitab ni disyarahkan satu persatu. Daripada 27 darajat tu, dia cari hadis-hadis Nabi tentang kelebihan berjemaah ni, dia dihuraikan supaya kita nampak. Kadang kita sebut semayang jemaah 27 darajat. Ya 27 tu apa? Entah, darjat tu tak tahulah. Kali ganda tak nampak. Tapi yang ini dihuraikan satu biar kita nampak kelebihan keistimewaan tu, dan kita rebut ketika menunaikan solat berjemaah. Baik, kelebihan ketujuh, kalau ada buku muka 106 lah. Para malaikat mendoakan keampunan dan rahmat untuknya. Orang yang hadir berjemaah ni,
Malaikat sentiasa mendoakan untuk dia agar Allah ampunkan dosa dia dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan Ramadan ni. Kita nakkan apa? Pengampunan. Dan jalan pengampunan Ramadan ni macam-macam pintu, macam-macam jalan Allah bagi yang hujungnya semua pengampunan. Yang paling wazah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min. Orang puasa penuh ketakwaan, penuh keimanan, Allah ampunkan dosa yang lalu. Puasa, semua puasa ni insya-Allah ada peluang satu jalan menuju ke keampunan Allah. Yang kedua, man qama Ramadana. Hadis yang bunyi sama, bezanya menghidupkan saja. Menghidupkan Ramadan dengan cara apa? Menghidupkan malam-malam Ramadan, qiyamul lail. Bahkan maksud menghidupkan itu ialah solat tarawih. Jangan tinggal tarawih. Istiqamah tarawih salah satu jalan menuju kepada syurga Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Bersedekah bulan Ramadan, itu jalan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berjamaah ni lagi banyak jalan untuk Allah ampunkan dosa dia. Di antaranya ialah dia hadir berjamaah, malaikat sentiasa mendoakan. Tak sedar pun, tak nampak pun malaikat tu, tapi kita sedar ke tak sedar ke kita hadir, malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Dan keampunan ni tuan-tuan, satu benda yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Tak guna kita kaya, dosa kita banyak, sia-sia. Tak guna kerja orang yang berpangkat tinggi, berpengaruh, dimuliakan orang, tapi rupanya dosa bertimbun-timbun, tak ada guna. Tak ada dulu kat dunia ni orang semua hormat kita. Jumpa kita, orang tunduk, apa semua, macam-macam baru menghormati kita. Dosa bertimbun, tak guna. Apatah lagi di akhirat besok kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosa bertimbun-timbun. Itu masalah besar. Sebab itu pengampunan Allah ni satu hadiah yang besar. Satu kejayaan yang paling agung apa dia? Bila dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak hadis yang kita baca, bila datang saat keemasan berdoa kepada Allah, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau berlaku, sahabat Sayyidatina Aisyah tanya, jika bertemu Lailatul Qadar kan, apa doa nak baca? Doa apa? Nabi ajar, doa minta kaya ke, minta Allah ampunkan dosa? Ampun dosa. Yang kita baca setiap malam tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tu doa minta ampun dosa. Diulang-ulang setiap kali doa tarawih ke, doa witir ke, doa kita bacalah doa ni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memaafkan, maka ampunkanlah aku ya Allah. Kita minta setiap kali. Sebab pengampunan ini sesuatu yang sangat berharga. Kalau jumpa Lailatul Qadar, baca apa? Baca doa ni. Sayyidatina Aisyah ketika sedang suasana bahagia bersama Nabi SAW, dia minta Nabi doakan dia kan. Ya Rasulullah, dia beri kesempatan. Nabi sedang suka, sedang bahagia dengan dia, minta doakan dia. Ya Rasulullah, doakanlah untuk aku. Nabi baca doa apa? Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Apa doa Nabi? Ya Allah, ampunkanlah Aisyah, maafkanlah Aisyah, ampunkanlah dosa-dosa dia, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Oh, senyum lebar Aisyah. Dan Nabi kata, inilah doa aku untuk umat aku. Setiap hari Nabi baca agar Allah ampunkan umat dia. Artinya pengampunan itu sangat-sangat penting. Jadi Ramadan ni peluang Allah ampunkan dosa begitu banyak. Punya besar jalan ni, highway, semua sampai ke situ. Tiba-tiba kita tak nak tempuh highway itu, tinggalkan. Sebab tu berlaku satu peristiwa kan, itu yang masyhur, yang Nabi naik ke mimbar, Jibril datang, doa Jibril. Apa doa dia? Orang yang bertemu Ramadan, dosa tak diampunkan Allah, dia adalah orang yang celaka. Dan Nabi kata apa? Amin. Amat malang jumpa Ramadan, Allah tak ampunkan dosa. Sampai Nabi sanggup mengaminkan. Nabi seorang yang sangat sayang ke umat dia. Dan kasih Nabi kepada kita ni sangat mendalam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ni.
Bersungguh-sungguh Nabi nak kebaikan untuk kita ni. Nabi bersifat lemah lembut, sayang, kasih kepada orang beriman ni. Tiba-tiba Nabi aminkan doa kecelakaan untuk umat dia. Sebab apa? Teruk benar. Kalau tapak pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Cuma jangan kita perasan Allah ampunkan dosa kita. Ada orang dia perasan tu, setiap hari istighfar 70 kali, 10 hari 700 kali, Ramadan 2100 kali. Banyak istighfar, takkan Allah tak ampun dosa aku, puasa aku buat. Jangan perasan Allah ampun dosa kita. Sentiasa kena rasa diri kita berdosa, baru kita minta selalu, minta. Dan akhirnya keputusan pengampunan tu tahu bila? Masa raya ke? Ali bin Ahmad, dosa kau telah diampunkan, berbahagialah di hari raya, selamat hari raya. Tak ada. Bila tahu Allah ampun dosa kita? Kiamat, akhirat besok baru tahu sama ada diampunkan atau tidak diampunkan. Jadi kerja kita masa hari ini apa dia? Sentiasa berusaha mohon Allah ampunkan dosa. Baik, tengok. Antara jalannya hadir berjemaah, malaikat doa keampunan untuk orang yang hadir berjemaah dan rahmat untuk dia. Kelebihan yang ketujuh ini adalah di antara kelebihan yang sungguh istimewa yang perlu direbut oleh kita semua sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak ni. Keampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput menghadap dia. Cuma bila menghadap Allah kita tak tahu. Berapa umur kita wallahu alam. Tapi yang pasti kita sedang menuju ke arah itu. Cuma laju perlahan tu kita tak tahu. Perjalanan tu. Mula kat sini, habis kat sini. Kita lahir kat sini, tarikh mati dah siap. Orang yang panjang umur perjalanan tu slow tu sampai. Tapi jalan juga, tak berhenti, jalan slow. Umur 80 tahun dah tempoh perjalanan tu. Kalau umur 40 tahun, sekali ganda laju sikit, laju. Yang umur 30, lagi laju. Dan kita tak tahu kelajuan tu tahap mana. Dan di mana kita sekarang ni. Entah-entah kat sini ada. Dah dokek benar dah ni. Dah hujung sangat dah ni. Jangan perasan panjang lagi umur ni, sihat lah, cek doktor macam mana ni, tak ada, dah kata tak. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak Allah ampun dosa kita sebelum apa? Tibanya ajal. Inilah anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang datang ke masjid menunaikan solat fardu berjamaah. Peluang ini tidak akan kita kecapi jika sekiranya kita solat fardu bersendirian di rumah. Di rumah tak ada malaikat datang minta ampun untuk kita. Di masjid surau ada. Di masjid tu utamanya. Kalau kita melihat dan perhatikan kepada petikan hadis yang menceritakan kelebihan ini, kita akan dapati bahawa syarat utama yang perlu kita jaga ialah kita mesti berusaha supaya sentiasa berwuduk. Kerana bila kita berhadas, maka malaikat akan berhenti memohon keampunan dan rahmat untuk kita. Artinya syarat pula kena ada wuduk. Batal wuduk, bangun pergi balik. Terutama orang yang iktikaf di masjid ni, yang datang duduk lama di masjid, ataupun orang datang berjemaah ni, sementara waktu solat ke apa ke, nunggu tu, kalau batal wuduk, berwuduk semula. Kita nak malaikat berterusan mendoakan kita. Jika berhadas, maka terputus kelebihan ini. Dalam konteks ini berkata Imam Ibn Battal, berhadas dalam masjid merupakan satu kesalahan yang menghalang para malaikat daripada memohon keampunan dan rahmat bagi diri seseorang, kerana angin yang busuk yang keluar dari dubur telah menyakitkan pada malaikat. Ini satu kerugian bagi dirinya. Dia bukanlah berdosa kontut ke masjid. Saya kata berdosa kontut. Tak. Cuma terputus kelebihan ini. Keistimewaan malaikat mohon keampunan untuk kita bila kita berhadas. Sesiapa yang inginkan supaya dosanya terhapus dengan senang dan mudah, tanpa perlu bersusah payah, maka hendaklah dia merebut peluang membiasakan diri tetap tinggal di tempat duduknya selepas solat. Dengan cara ini dia telah merebut peluang keemasan daripada para malaikat,
Maksudnya para malaikat akan mohon keampunan dan rahmat untuk dirinya yang diharapkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang fardu duduk bagi masa biar panjang tempoh sikit, sepanjang tempoh tu malaikat mendoakan kita, Allah, ya Allah ampunkanlah hamba ni. Selagi kita duduklah, dia ada orang nak bongkar, beri salam, Assalamualaikum, tu bangun. Kalau ada urusan penting tak apalah. Kalau tak penting pun dia bongkar awal doklah tu burak. Orang dah habis wirid, zikir 100 kali la ilaha illallah apa semua tu baru nak keluar. Dia ada orang situ gitu. Yang lagi syok duduk tepi sikit lagi dia main ni ha. Syokok pula. Terlepas peluang doa pengampunan pada malaikat tadi. Rugilah. Macam orang bongkar tarawih awal-awal kan. Sudah 8 ni semua nak keluar. Sini 10 kan. Sebab 2 tu dah separuh hilang lah. Tinggal baki lagi 2 nak habis 10 tu. Kalau 20 Allah alam lah. Apa bongkar awal mana? Tunggu. Antara kelebihan yang kita perlu rebut ketika solat tarawih ni, kita berjemaah masa imam kan. Selagi imam belum bangkit, jangan bongkar. Kita duduk belakang imam tu. Solat tarawih sampai habis witir. Imam berdoa, kita follow sekali. Lepas tu bangkit sama-sama bersama imam. Apa kelebihan dia? Seperti menghidupkan seluruh malam. Lepas tu balik tidurlah membutuh. InsyaAllah pahala tu dah tercatat dah. Malam tu kita sedang menghidupkan malam. Kalau bagi salam begitu bangkit ya, tak adalah kelebihan. Tak dapatlah kelebihan bangun malam tadi. Kita nak bangun malam bukannya kuat sangat kita ni. Nak bangun seluruh malam lagi lah tak kuat. Lepas sahur pun terlepeh tahajud 2 rakaat kan. Dek lekor sahur burak tengok TV, dah nak masuk waktu dah. Lepas 2 rakaat kita. Tapi kalau boleh buat bangun tadi bersama imam, malaikat mohon ampun. Dia tunggu imam bangkit, dia bangkit, dapat kelebihan menghidupkan seluruh malam. Tapi trend hari ni lah. Imam bau afdalu zikri fa'alam zikir, lepas tarawih witir tu, tinggallah berkorek ya. Lepas tu lah nak tadarus Quran, lagi tinggal berkorek. Regular customer tinggal. Orang yang sama siap tahu ni, itulah orang. Sayang kelebihan ini tuan. Baik, dalam ulasan mengenai kelebihan ke-6, kami telah menyebutkan 4 riwayat hadis yang menceritakan kelebihan mengenai menunggu didirikan solat berjemaah. Kan menunggu solat berjemaah ni pahala macam solat juga. Dia datang awal, dia duduk sembahyang dia tu, dia tunggu nak masuk waktu. Sepanjang dia duduk menunggu tu, walaupun dia tak sembahyang, dicatat pahala seperti dia solat. Kalau menunggu setengah jam awal, setengah jam lah pahala sembahyang macam ada sembahyang. Memang pahala datang berjemaah ni bertimbun-timbun. Kita kata lubuk pahala tu. Baik. Dalam hadis tersebut juga telah disebutkan juga bagaimana para malaikat akan mohon keampunan dan rahmat untuk mereka yang datang solat fardu berjemaah. Bagi menguatkan hadis-hadis di atas, menguatkan lagi dalil bahawa para malaikat memang mohon keampunan dan rahmat untuk mereka yang datang solat fardu secara berjemaah di masjid, maka di sini kami kemukakan 2 lagi hadis untuk tujuan itu. Iaitu hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Baik, maksudnya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat yang dilakukan oleh seseorang lelaki secara berjamaah
akan menggandakan pahala sebanyak 25 kali ganda. Ini hadis sebut 25. Ada hadis sebut 27. 27 bercanggah tak? Kojak kata 5, kojak kata 5, satu. Betul ni? Bercanggah tak? Tak bercanggah. Ulama kata kita boleh pegang 27. Sebab dalam 27 tu ada 25. Maka tak ada masalah. 25 pun okey, 27 pun okey. Harap-harap 27 lah, dapat lebih lagi. Tu baik. Berbanding kalau mereka sembahyang apa? Di rumahnya atau di pasarnya secara bersendirian. Ini terjadi kerana sesungguhnya bila seorang itu berwudu dengan sempurna, kemudian dia keluar ke masjid semata-mata untuk solat fardu berjamaah, maka selangkah-langkahan kakinya akan diangkat kedudukannya satu darajat dan dihapuskan dengannya satu dosa kesalahan. Berwudu ke rumah, menuju ke masjid, solat berjamaah, langkah kita akan dikira oleh Allah penghapusan dosa, mengangkat darjat setiap langkah. Dan langkah kita dah ada sebut, tapak kaki kita tu besok kesan tu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak langkah kita tu, semua tu akan datang jadi saksi di hadapan Allah. Inilah orang yang berulang alik ke masjid. Kamilah tanah yang mereka pijak. Inilah kesan tapak kaki dia. Semua bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila dia mula bersolat, maka para malaikat tak henti-henti mohon keampunan dan rahmat untuk dirinya selama mana dia tetap duduk di tempat solatnya, selagi dia tidak berhadas dengan ucapan. Artinya hadir tadi, berwudu, pahala, langkah, darjat, ampun dosa, semua ada tu. Banyak ada tu. Berjemaah pula mula semayang, malaikat mula doa, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Selagi dia duduk dekat tempat semayang itu, dia tak keluar, malaikat ampunkan dia. Dan selagi dia masih berwudu, selagi itu malaikat doa untuk dia pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa malaikat? Apa ucapan dia? Dia kata apa? Wahai Tuhan kami, berilah keampunanmu baginya. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah rahmatmu ke atasnya. Minta ampun, minta rahmat untuk orang yang hadir solat berjamaah. Dan juga berterusan dihitung sedang melakukan solat selama mana dia duduk menunggu didirikan solat fardu yang berikutnya. Dia kata dia tak keluar sampai zuhur, dia iktikaf, dia tak kerja, ini cuti kan, dia tak keluar. Dia pun memang luang masa nak duduk ke masjid. Selagi dia tak keluar duduk masjid lepas sembahyang zuhur tadi, pengampunan Allah, malaikat mohon ampun tu sentiasa berdoa, berjalan. Pahala iktikaf jalan. Pahala menunggu waktu solat, macam dia semayang antara zuhur ke asar contohnya. Berapa jam zuhur asar? Zuhur 1:20, asar sampai 20, berapa jam? Sepanjang itulah dikira solat. Tambah pula bulan Ramadan. Itu kan pahala biasa-biasa, berganda lagi. Dan setiap yang sunat yang kita buat tu dihitung sebagai fardu pula. So kata lubuk pahala. Baik. Seterusnya tuan-tuan, selagi dia duduk menunggu waktu solat, malaikat mendoakan dan dikira orang yang sedang bersolat. Hadis yang kedua. Hadis ini merupakan sebahagian petikan daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yawmaddin. Rasulullah bersabda, lalu para malaikat menjawab. Ini peristiwa pertukaran shift. Ingat kita pernah bincang sebelum ni, pada waktu subuh dan waktu asar kan. Malaikat yang bertugas siang dengan bertugas malam, dia bertukar shift pada waktu ni. Jadi yang turun untuk bertugas siang tu, dia datang subuh tu, dia tengok orang sedang semayang. Yang malaikat yang jaga malam tu dah balik pun dia tinggal dalam keadaan orang sedang semayang. Kan maghrib kan tukar shift pula. Malaikat subuh tadi dia naik balik, dan yang maghrib akan sampai. Dan dikatakan Allah bertanya, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kamu meninggalkan? Tu dia kata tu, ketika kami datang kepada dia, mereka sedang semayang. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang semayang. Apa kata malaikat lagi?
faghfir lahum yaumaddin. Ya Allah, maka oleh itu ampunkanlah dia. Dia ni semua orang baik belaka ni. Salat berjemaah ni indah tuan-tuan. Salat berjemaah kalau kita hayati sungguh-sungguh, kita takkan tinggalkan kelebihan atau keistimewaan salat berjemaah ini. Baik, kelebihan yang ke-8, para malaikat menjadi saksi mereka. Pada orang yang salat berjemaah ni, malaikat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kesungguhan, tentang kehadiran, tentang amalan kita dalam solat berjamaah. Cuma nak baca kelebihan ni agak panjang sikit. Takut pukul 8 pun habis. Tuan-tuan pun nampak dah lotih dah. Tak apalah tuan-tuan, kita dapat sikit ni pun kita boleh beramal dengannya. Kelebihan dan keistimewaan, cuma kita kata ginilah ringkasannya, hadirlah solat berjamaah. Itu ringkasannya lah. Kalau kita banyak dosa, kalau kita rasa kita tak layak ke syurga Allah Subhanahu wa taala lagi, banyak kekurangan hidup kita ni, jangan tinggal solat berjamaah. Di sini tempat banyaknya rahmat Allah. Kita bincang tadi, masuk syurga dengan rahmat Allah kan. Kita nak rahmat Allah betul. Rahmat Allah tu di sinilah tempat dia. Artinya banyak kat sini. Contoh doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah aku pintu rahmatmu. Artinya kita masuk masjid ni memang tempat banyak rahmat Allah, banyak kasih sayang Allah. Kita ni banyak dosa, nak cover dengan amalan kita pun tak cover dah. Kita mengharapkan rahmat Allah, tempat ke mana? Di masjid. Kalau tak hadir ke masjid, tak datang masjid, lalu macam mana kita nak mengubat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nakkan syurga Allah, masuk syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak masuk syurga Allah kalau tidak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam. Mohon maaf tuan-tuan atas penyampaian kekurangan saya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, dan berbaki beberapa hari berdoalah kepada Allah. Pertama, minta doa kita kekal sihat untuk terus beribadah kepada Allah. Minta kekal mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala pada berbaki 10 hari malam akhir Ramadan ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar direzekikan mendapat Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, dan kita dapat mengisi Lailatul Qadar dengan amalan yang pelbagai. Jangan Lailatul Qadar kita tempuh dalam keadaan kita malas beribadah kepada Allah. Jangan jumpa Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar, kita sibuk urusan-urusan lain, pergi shopping, pergi 10 malam akhir ni. Padahal malam tu Lailatul Qadar, artinya dia terhalang daripada mendapat rahmat Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafazal mustaghfirin wa yanajatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم